Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan 2025, terbitan Think Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada ayat yang surah yang berikutnya, surah yang begitu hebat. Walaupun hanya 4 ayat, tetapi dikatakan mempunyai makna yang luar biasa kerana ia berkait rapat dengan ketuhanan, iaitulah suratul Ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah memulakan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakan olehmu wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, Allah tu esa. Tuhan itu esa, tidak berbilang-bilang, tidak banyak. Ini akidah. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat meminta, tempat tumpuan, tempat pengharapan yang utama. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada unsur keluarga, suami, isteri, anak, mak, bapa, tidak ada. Hanya semata-mata tunggal Allah yang esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul Ikhlas ini, ada beberapa konsep yang perlu kita fahami. Pertama, konsep ketuhanan. Bila ada konsep ketuhanan, maka di situ akan timbul konsep kehambaan. Kita sebagai seorang hamba ketika membaca surah ini, memahami kita sedang memuji dan memuja Tuhan pencipta alam, yang dengan segala sifatnya yang begitu hebat, iaitu dia tu esa, tidak ada perumpamaan, tidak dilahirkan, tidak ada mak ayah, tidak seperti dakwaan-dakwaan daripada Tuhan-Tuhan yang lain yang dikatakan ada Tuhan mak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak. Tuhan mustahil bersifat dengan sifat-sifat kehambaan ataupun kemanusiaan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tu tak sama dengan sesuatu. Ini konsep akidah, konsep ketuhanan dan konsep kehambaan. Maka apabila kita baca ayat ni, sedarlah diri kita bahawasanya kita adalah hamba Allah dan Allah sajalah Tuhan dengan makna tempat meminta, tempat pengharapan, tempat segala-galanya, tempat pengabdian kita hanyalah Allah dan tidak boleh ada bentuk pengabdian yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada satu konsep tambahan, iaitulah pada kalimah, pada ayat Allahus Samad. Allahus Samad bererti Allah lah tempat meminta segala sesuatu, ataupun kita artikan Allah ini tempat tumpuan, tempat yang perlu kita fokus. Allahus Samad, Allah itulah fokus dalam kehidupan kita. Maka apabila kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, maka fokus utama dalam hidup kita adalah Allah. Orang yang kalau kita boleh lihat, apabila dia memahami dengan Allahus Samad, maka kita boleh tengok dia akan mengutamakan apa yang disuruh oleh Allah dan dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang ini baru kita namakan orang yang betul-betul bertuhankan Allah. Menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dalam erti kata fokus utama dalam kehidupan dia. Objektif utama dalam kehidupan dia bukan kerja, bukan manusia, tetapi Allah. Mencari redha Allah, untuk mengangkat martabat agama Allah, untuk menjadi hamba Allah yang merealisasikan impian yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah dengan menyedari bahawa Allah itulah segala-galanya bagi manusia. Mudah-mudahan dengan sedikit huraian berkaitan dengan tafsir suratul Ikhlas ini memberikan lebih makna ketika kita membaca surah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.